Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan sambung standard pembelajaran menjelaskan dengan contoh fungsi makronutrien dan mikronutrien kepada tumbuhan. Okay, 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Selain manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien. Okay, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan ini dapat dikelaskan kepada dua, iaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Maksud makronutrien ialah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Maksud mikronutrien, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Contoh makronutrien, nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur dan hidrogen. Contoh mikronutrien, boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan zinc. Makronutrien ialah unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Ini contoh makronutrien, nitrogen. Fungsinya mensintesiskan protein, klorofil, enzim dan asid nukleik. Membantu pertumbuhan dahan dan daun, meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Fosforus mensintesiskan protein dan asid nukleik dan menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Kalium mensintesiskan protein, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan, memperkuat daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Magnesium fungsinya komponen penting dalam klorofil. Kalsium mensintesiskan gentian gelendong semasa pembahagian sel dan membantu pertumbuhan meristem hujung pucuk dan akar. Sulfur mensintesiskan protein dan klorofil, membantu perkembangan buah, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Oksigen terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Karbon membina gula atau kanji semasa fotosintesis. Hidrogen pun sama, membina gula dan kanji semasa fotosintesis dan juga membina selulosa. Mikronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Boron fungsinya mensintesiskan klorofil dan dinding sel, membantu pembentukan buah dan biji benih. Ferrum membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda dan membantu respirasi sel. Kuprum terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Molybdenum mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan. Mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, membantu pembentukan asid amino. Zinc membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil, membantu pembentukan daun. Inilah formula mnemonik untuk kita mudah menghafal makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien tadi ada 9. Nak hafalnya, nak kahwin, kekasih, cinta, hati, orang, Florida memang susah. Nak untuk nitrogen, kahwin untuk kalium, kekasih untuk kalsium, cinta untuk karbon, hati untuk hidrogen, orang untuk oksigen, Florida untuk fosforus, memang untuk magnesium, susah untuk sulfur. Nak kahwin, kekasih, cinta, hati, orang, Florida memang susah. Nitrogen, kalium, kalsium, karbon, hidrogen, oksigen, fosforus, magnesium dan sulfur. Mikronutrien, bos, moli, zinc makan kupang free. Bos untuk boron, moli untuk molybdenum, zinc untuk zinc, makan untuk mangan, kupang untuk kuprum, free untuk ferrum. Bos, moli, zinc, makan, kupang, free. Ini soalan dalam buku SPS muka surat 16. Kita dah bincangkan tadi. Contoh makronutrien ada 9. Karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, magnesium, fosforus, oksigen, kalium dan sulfur. Contoh mikronutrien ada 6. Boron, zinc, besi, molybdenum, mangan dan kuprum. Maksud nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang besar ialah makronutrien. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang kecil ialah mikronutrien.
Okey, ni pun soalan dalam buku SPS muka surat 16 bukan 17, dalam muka surat 16. Okey, fungsi nutrien. Okey, nutrien yang pertama fungsinya sintesis klorofil, sintesis protein yang digunakan untuk pembentukan membran sel, kromosom dan enzim untuk fotosintesis dan respirasi. Nutriennya ialah nitrogen. Sintesis protein dan mengawal metabolisme karbohidrat. Berfungsi sebagai kofaktor bagi banyak enzim respirasi dan fotosintesis serta mengekalkan kesegahan sel tumbuhan. Nutriennya ialah kalium. Sintesis kromosom dan membran sel berfungsi sebagai koenzim dalam respirasi dan fotosintesis serta penting untuk pembebasan tenaga dalam respirasi. Nutriennya ialah fosforus. Ini kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Ini ialah tumbuhan yang sihat, pertumbuhan-tumbuhan normal, batang tumbuhan kuat, daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda, daun di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua, penghasilan bunga dan buah normal, pertumbuhan akar normal. Kalau tumbuhan yang kekurangan nitrogen, pertumbuhannya terbantut. Batang tumbuhan lemah. Daun di bahagian atas lebih kecil. Berbanding dengan yang normal, dia lebih kecil dan dia mudah gugur. Kemudian daun di bahagian bawahnya pula berwarna hijau pucat ataupun kuning. Dia kurang klorofil ataupun dipanggil klorosis. Kemudian penghasilan bunga dan buahnya terbantut. Pertumbuhan akar dia normal. Untuk yang kekurangan fosforus, pertumbuhan-tumbuhan dia terbantut juga sama seperti kekurangan nitrogen dan dia lambat membesar dan lambat matang. Dia punya batang tumbuhan lemah sama juga seperti kekurangan nitrogen. Kemudian daun di bahagian atas dia lebih kecil dan berwarna ungu. Kemudian daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Kemudian penghasilan bunga dan buah terhenti. Ini penghasilan bunga dan buah terbantut. Ini penghasilan bunga dan buah terhenti. Kemudian pertumbuhan akar dia merosot. Kalau kita tengok akarnya sangat sedikit. Pertumbuhan akarnya merosot. Kemudian kalau kekurangan kalium, pertumbuhan-tumbuhan terbantut. Sama seperti fosforus, sama seperti kekurangan nitrogen tadi. Dan dia mati sebelum matang. Kemudian batang tumbuhan lemah, sama juga tadi, kurang fosforus pun sama, batang tumbuhan lemah, kurang nitrogen pun sama, batang tumbuhan lemah. Kemudian daun di bahagian atas bertumpuk perang, hujung bergulung dan klorosis. Daun di bahagian atas ada tumpuk-tumpuk perang, daunnya bergulung dan juga klorosis, dia kurang klorofil. Daun di bahagian bawahnya ini layu dengan tisu mati di tepi daun. Dekat tepi daun ni tisunya mati. Kemudian penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti. Jadinya bunga masih lagi dihasilkan tetapi dia kurang, tetapi untuk buah dia penghasilannya terhenti. Kemudian pertumbuhan akar berkurang. Ini kita ringkaskan, kalau kekurangan nitrogen, apa yang akan berlaku pada tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan yang kekurangan nitrogen, kesan dia ialah yang pertama ini nampak macam akar. Jadi pertumbuhan akar dia normal. Untuk nitrogen, pertumbuhan akar dia normal. Walaupun dia kurang nitrogen, tetapi pertumbuhan akarnya normal. Tapi untuk buah dan juga bunga, penghasilan buah dan bunga terbantut. Kemudian untuk daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Daun di bahagian bawah berwarna kuning dan juga hijau pucat, ataupun klorosis. Kemudian jika tumbuhan kekurangan fosforus, apa yang berlaku ialah kesannya pertumbuhan akar dia merosot. Akarnya sangat sedikit. Kemudian penghasilan buah dan juga penghasilan bunga terhenti. Kemudian untuk daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu.
daun di bahagian bawah hijau kebiruan dan bergulung. Daun di bahagian tepi berwarna perang. Kalau kekurangan kalium, akarnya, pertumbuhan akar kurang, daun di bahagian atas ada tumpuk perang dan bergulung, daun di bahagian bawah layu, tisu mati di tepi daun. Untuk pertumbuhan buah terhenti, pertumbuhan bunga berkurang. Dan kalau kurang kalium, tumbuhan akan mati sebelum matang. Ini latihan dalam buku SPS muka surat 17. Kesan kekurangan nitrogen, daunnya kecil dan berwarna kuning, batangnya lemah. Kalau kurang kalium, bilangan bunga sedikit, bilangan buah sedikit. Pinggir daun menjadi kuning, tisu di hujung dan pinggir daun mati, tumpuk-tumpuk perang kelihatan pada daun. Batangnya lemah. Kemudian tumbuhan mati pada peringkat awal. Jika kekurangan fosforus, kesannya sedikit bunga, buah dan biji benih. Buahnya kecil dan lambat masak. Daun bertukar hijau tua dan berbintik merah. Batangnya lemah, kemudian akarnya sedikit. Tumbuhan mengambil masa yang lama untuk matang. Kalau kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium, ketiga-tiganya menyebabkan pertumbuhan terbantut. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.